Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hakim, pegawai psikologi daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, hari ini saya akan berkongsi sedikit perkongsian yang bertajuk kesedihan versus kemurungan. Bila kita sebut berkenaan dengan kesedihan, macam-macam yang sebenarnya berlaku, betul. Bila kita sebut kemurungan pula, ramai lagi yang fikir yang bukan-bukan lagi. Jadi pada hari ini, kita akan berbincang dan saya akan memberikan sedikit maklumat berkenaan apa itu kesedihan dan apa itu kemurungan. Sebenarnya, kesedihan dan kemurungan ini mempunyai perbezaan yang amat ketara. Jadi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tuan-tuan, apa itu kesedihan? Kesedihan ni sebenarnya, tuan-tuan, ianya merupakan lumrah dalam kehidupan. Ianya merupakan reaksi normal manusia apabila berdepan dengan ujian dan cabaran dan juga kesusahan dalam menjalani kehidupan. Sebagai contoh, kita lihat sekiranya berlaku kematian, berada dalam belenggu kemiskinan, ketika diberikan penyakit, masuk hospital dan sebagainya. Dan yang paling ketara yang selalu kita lihat adalah ketika seseorang itu putus hubungan, atau orang kata apa? Break up kan? Clash, berlepas dalam sesuatu perhubungan. Jadi apabila kita sebut berkenaan dengan kesedihan, selagi kesedihan ini mampu dikawal, ianya dikira normal. Jadi kita lihat apakah jenis kesedihan yang masih lagi dikira normal. Okey, yang pertama, ianya tidak berpanjangan dan tidak berterusan. Maksudnya sekejap aja. Biasalah kan, itu adalah kesedihan yang normal. Okey, yang kedua adalah individu itu masih mempunyai sifat reaktif. Apa itu sifat reaktif? Kadang-kadang manusia ni ataupun seseorang itu dia akan sesekali tersenyum dan juga ketawa bersesuaian dengan situasi tertentu, walaupun dalam keadaan bersedih, seperti kehilangan ayah, kehilangan seorang kawan, kehilangan dan kematian ibu bapa dan sebagainya. Okay? Dan kesedihan ini tak menghalang seseorang itu untuk berfungsi secara normal. Saya ambil contoh. Jika seseorang itu mengalami kesedihan dan dia masih lagi boleh pergi kerja, bekerja seperti biasa, masuk pukul 8 dan balik pukul 5 seperti biasa, menjalankan tugas dengan baik, boleh melaksanakan arahan-arahan daripada ketua dan sebagainya, berfungsi secara baik, maka walaupun dalam keadaan bersedih, maka ianya masih normal. Kemudian kesedihan ini masih lagi dikira normal juga sekiranya ianya berlaku kurang 2 bulan. Tetapi sekiranya seseorang itu berasa sedih lebih daripada 2 bulan, maka ianya adalah kesedihan yang tidak normal. Apa yang berlaku apabila kesedihan itu adalah kesedihan yang tidak normal? Kita akan lihat sebentar lagi. Seterusnya, daripada perspektif Islam, kita boleh lihat dalam kalamullah, ayat-ayat Quran yang telah kita sentiasa menjadikan rujukan, seperti daripada dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 155. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Melalui ayat Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kesedihan ini sebenarnya adalah salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan martabat kita dari sudut keimanan. Bagaimana kita boleh kata kita beriman, tuan-tuan, sedangkan kita belum pernah diuji? Maka sebenarnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah untuk meningkatkan dan menaikkan taraf keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya tak salah sebenarnya untuk bersedih, kerana sedih ini merupakan secara lazimnya adalah sifat semula jadi seorang manusia. Tetapi janganlah ia berlaku secara berlebih-lebihan. Kerana apa? Kita takuti ianya akan memudaratkan kesihatan mental kita. Lagi-lagi apabila ianya berlaku secara berterusan, sekurang-kurangnya dalam 2 minggu. Dan ini akan menyebabkan seseorang itu ada potensi untuk mengalami tekanan perasaan dan jiwa. Dan seperti yang saya katakan, ianya normal.
Bila kita sebut berkenaan dengan kemurungan, ianya sebenarnya berlaku apabila seseorang itu berterusan berada dalam keadaan kesedihan yang serius sehingga mengganggu individu itu daripada berfungsi. Dan seperti saya katakan, ianya kerap sehingga 2 minggu. Okay. Dan apakah simptom yang sebenarnya kita boleh lihat daripada kemurungan ni? Yang pertama, seseorang itu akan hilang minat terhadap apa-apa aktiviti yang diminati sebelum ni. Sebagai contoh, sebelum ni seseorang itu minat memasak. Sebagai contoh, orang perempuan minat memasak. Tetapi apabila dia memiliki tekanan perasaan dan tekanan jiwa yang sehingga mengganggu pemikirannya, ianya akan menyebabkan seseorang itu kemurungan. Tanda-tandanya ialah dia akan hilang minat. Yang lelaki pula, daripada orang yang minat bersukan, suka aktiviti lasak, tiba-tiba tidak suka, duduk di rumah sahaja, tak nak bergaul dengan masyarakat dan sebagainya. Okay. Dan yang kedua, perasaan putus asa dan rasa tidak mampu dibantu dan kadang-kadang tidak ingin dibantu. Putus asa, duduk diam, duduk di rumah tanpa memikirkan jalan penyelesaian dan hanya meratapi masalah ataupun kesedihan yang sedang dialami. Yang ketiga pula, gangguan selera makan ataupun kehilangan berat badan kerana kurang makan. Pada awalnya mempunyai berat badan yang sangat berat, mungkin 80 kilogram andai kata. Tetapi apabila mengalami simptom-simptom kemurungan, seseorang itu boleh hilang selera makan, tidak mahu makan. Pada awalnya suka makan tapi tak mahu makan. Dan benda ni berlaku dalam tempoh masa yang kerap, selama 2 minggu dan sehingga ada yang 3 bulan, tuan-tuan. Dan ini juga mengganggu kitaran tidur. Kenapa saya kata ianya mengganggu kitaran tidur? Kerana bila seseorang itu mempunyai simptom kemurungan, mereka akan ada tendensi untuk memikirkan masalah yang mereka alami tanpa mencari jalan penyelesaian, sehingga mengganggu kitaran tidur, duduk baring di tempat pembaringan, sewaktu hendak tidur, tapi masih tidak boleh menenangkan fikiran, masih lagi memikirkan sesuatu sehingga dengan mendalam dan akhirnya menyebabkan gangguan kitaran tidur dan menyebabkan seseorang itu mengalami kemurungan yang dahsyat. Okay? Jadi seperti yang saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi, kesedihan dan kemurungan ada perbezaannya. Kesedihan ini biasa dan kemurungan ini adalah yang luar biasa yang menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan jiwa dan emosi. Dan akhirnya menyebabkan seseorang itu tidak boleh melaksanakan sesuatu aktiviti, sesuatu perkara seperti mana sebelumnya. Dan kesimpulannya, tuan-tuan, saya kira di luar sana ramai yang selalu cakap, saya murung lah, depress lah, stres lah. Sebelum kita katakan sesuatu, kita kena tahu terma-terma yang kita guna pakai. Sebab apa? Khususnya penjawat awam di negeri Johor, apabila kita memberikan tugas, terutama ketua jabatan dan sebagainya, boleh berikan tugasan, ramai penjawat awam yang menggunakan istilah-istilah ini tanpa mengetahui asal-usul, tanpa mendapat analisis, diagnosis daripada orang yang pakar, antaranya kaunselor, psikologis dan juga psikiatris, tapi klaim diri mereka mempunyai depression ataupun stres, tapi sebenarnya tidak. Ini digunakan sebagai alasan. Jadi orang yang betul-betul ada depression, yang betul-betul ada high level of stress, kita tak boleh nak bezakan lagi dah. Sebab apa? Semua sibuk klaim diri masing-masing ada depres. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan tidak ada simptom-simptom dan tanda-tanda seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, ianya sebenarnya bukanlah seperti mana yang tuan-tuan dan perempuan katakan. Jadi janganlah sewenang-wenangnya kita gunakan terma-terma ini sesuka hati. Jadi akhir kata, jagalah kesihatan mental anda semua. Jangan sesekali orang kata apa, mengabaikan penjagaan kesihatan mental melalui gaya kehidupan yang tidak baik. Okay? Jadi sekiranya anda semua mendapati diri anda mempunyai masalah-masalah ini, jangan segan, jangan ragu, jemputlah, datang ke unit psikologi dan kaunseling Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Johor untuk dapatkan bantuan daripada kami. InsyaAllah, kami akan bantu anda. Jadi, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.